Yes. Yes. Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Kami mohon anugerah-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. 主，我们向你祈求，求你开恩。 Allah Roh Kudus, tolonglah kami ketika kami memberitakan dan mendengar firman-Mu. 祈求圣灵帮助我们每一个听的讲的， Kiranya perkataan-perkataan yang hendak Kau sampaikan kepada kami dapat disampaikan dengan baik oleh hamba-hamba-Mu. 好让你要传给我们的每一个信息，你的仆人使你都能够传得清楚明白。 Kami menyiapkan hati dan pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu. 我们预备好我们的心，我们的耳朵，要倾听你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣基督的名祈求， Amin. 阿门。 Puji syukur kepada Tuhan oleh karena anugerah yang begitu melimpah-limpah pada hari ini kita boleh datang ada di tempat ini. 我们非常感谢神诸般的恩典，我们今天仍然还有机会能够在这里一起聚会跟敬拜神。 Dan tanpa terasa pun kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. 不知不觉，我们进入了圣诞降临期的第一个主日。 Kiranya pada masa-masa Advent ini kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan menanti-nantikan akan anugerah Tuhan yang lebih besar lagi dalam hidup kita. 好，让我们在迎接圣诞的这几个主日当中，我们预备好我们的心，享受、领受神诸般的恩典。 Mari kita membuka Alkitab kita yang akan kita baca pada hari ini dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. 我们今天要看的经文就是在列王记下的第7章。 Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. 我们要从第1节读到第20节。 Oleh karena waktu, kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 dalam bahasa Indonesia, kemudian ayat 11 dan sampai terakhir dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我们要轮流来读，因为经文很长，1到10节用印尼文读，11到20节我们用中文来读。 Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu terjadi? Jawab abdi Allah. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah orang-orang Het dan orang-orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian mereka menyembunyikannya. Di ayat 10. Sorry. Ayat yang ke-8, ketika orang-orang 9. ayat 9 ya, sorry.
ayat 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. 他们就去叫守城门的，告诉他们说：我们到了亚兰人的营，不见一人在那里，也无人声，只有拴着的马和驴，帐篷都照旧。守城门的叫了众守门的人来，他们就进去与王家报信。王夜间起来，对城仆人说：我告诉你们，亚兰人向我们如何行。他们知道我们饥饿，所以离营，埋伏在田野。说以色列人出城的时候，我们就活捉他们，得以进城。有一个城仆对王说：我们不如用城里剩下之马中的5匹马，马和城里剩下的以色列人都是一样，快要灭绝。大发人去窥探，于是取了2辆车和马。王差人去追寻亚兰军，说：你们去窥探窥探。他们就追寻到约旦河，看见满道上都是亚兰人疾跑时丢弃的衣服器具。使者就回来来报告王，众人就出去掳掠亚兰人的营盘。于是一西亚细面卖银1舍客勒，2西亚大麦也卖银1舍客勒，正如耶和华所说的。王派搀扶他的那军长在城门口弹压，众人在那里将他践踏，他就死了。正如神人在王下来见他的时候所说的。神人曾对王说：明日约到这个时候，在撒玛利亚城门口，2西亚大麦要卖银1舍客勒，1西亚细面也要卖银1舍客勒。那军长对神人说：即便耶和华使天开了窗户，也不能有这事。神人说：你必亲眼看见，却不得吃。这话果然应验在他身上，因为众人在城门口将他践踏，他就死了。Saudara-saudara, barangkali kita mendengar atau membaca berita tentang keadaan dunia saat ini. 各位弟兄姐妹，也许我们常常听到新闻的报道， Dikatakan bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. 好像现在的世界很不景气， Ekonomi dunia sedang bergejolak, 世界的经济正在波荡， terutama di negara-negara Eropa dan negara-negara lainnya. 尤其是在欧洲的国家。 Ya, inflasi terjadi dengan meningkat, kemudian PHK besar-besaran. 通货膨胀是非常的飞飙，而且裁员的事情到处都有。 Dan diramalkan bahwa sepertiga negara dunia akan mengalami resesi dan ini merupakan yang terlemah, ekonomi terlemah sejak tahun 2001. 然后他们预测说，世界的1/3国家会遭受到经济的萧条，这从这几年来是非常危险的一个时段。 PBB dan IMF memperkirakan ada 66 negara akan ambruk dan sekarang ini sudah ada 320 juta orang di dunia yang menderita kelaparan. 然后联合国还有国际金融货币那个组织呢 IMF， 他们也是预测说已经有66个国家，他们经济也是在危险当中，他们也是遭受到很困难。 Hal ini sebagai dampak daripada pandemi COVID-19 ditambah lagi perang Rusia Ukraina. 然后这个呢，因为我们新冠病毒的影响，再加上俄罗斯跟乌克兰的征战。
dunia bukan saja mengalami krisis finansial, tetapi juga krisis energi dan krisis pangan. 所以世界的危机呢，不是经济上的危机、能量的危机、食品的危机。 Saudara-saudara, bagaimana dampaknya di Indonesia? 然后对印尼的影响是怎样呢？ Dampak langsung yang kita rasakan adalah kenaikan harga BBM dan juga ini berdampak kepada kenaikan harga-harga. 我们直接感受到的就是油价的上涨，这样的话就影响到其他的货物也是跟着涨价。 Dan diberitakan bahwa pabrik dan ekspor terutama tekstil, sepatu elektronik dan beberapa perusahaan lainnya mengalami kesulitan. 然后我们就看到现实的影响呢，就是很多工厂还有纺织厂，他们已经受到很大的影响。 Bahkan beberapa perusahaan telah mem-PHK karyawan mereka. 很多公司正在裁员当中。 Saudara-saudara, keadaan dunia ini banyak orang menjadi khawatir dan takut. 所以这个世界呢，人家看起来不乐观，还是在恐惧当中。 Terutama bagi perusahaan-perusahaan yang terkena imbasnya, yang pada saat ini juga banyak karyawan-karyawan yang merasa khawatir, takut apakah saya akan mengalami PHK. 尤其是他在那个常常裁员的公司的职员们呢，他们会提心吊胆，什么时候轮到我被裁员？ Dan barangkali kita yang ada di tempat ini juga memikirkan apakah ini juga berdampak bagi perusahaan saya. 然后我们在经营事业的人，我们会想到这个也是会打击到我的公司。 Apakah kondisi ini juga akan mempengaruhi kehidupan perekonomian keluarga saya? 然后被打击以后，我的家庭的经济会怎么样呢？ Banyak orang yang khawatir, banyak orang yang gelisah dengan ketidakpastian. 很多人在那边忧虑，很多人在那边焦虑不安。 Apakah kita harus takut? Apakah kita harus gentar menghadapi resesi dunia yang dikatakan menggelapkan akan dunia ini? 我们看到新闻说，这个经济萧条会让整个经济会黑暗、暗淡无光。我们会恐惧吗？我们会对这个事情渺茫吗？ Tetapi tunggu dulu saudara-saudara. 可是我们先等着瞧 Ada 吧， kabar baik dari pemerintah kita. 因为我们政府有给我们好消息， Bahwa dikatakan dunia memang dalam keadaan kegelapan oleh karena resesi. 我们部长说，虽然是经济萧条，世界的经济会走上暗淡无光。 Tetapi presiden kita mengatakan itu dunia tetapi bukan di negara kita. 然后我们总统给我们一个好消息，就说这个是世界的经济，不 Memang 发 kita 生在印尼。 memang presiden memperingatkan kita agar kita waspada dan hati-hati. 所以这个经济的萧条呢，提醒我们要谨慎小心。 Akan tetapi beliau mengabarkan bahwa kondisi ekonomi kita sedang kuat, kita sedang baik. 然后我们得到政府给我们的消息呢，说我们的经济发展是正在正面观。 Demikian juga Menteri Keuangan kita mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. 然后我们的经济部长告诉我们，我们的经济成长率是在5%以上。 Dan juga IMF mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak terpengaruh ketidakpastian ekonomi global. 国际货币组织基金会就是 IMF 也是说，世界的经济萧条不会影响到印尼。 Saudara-saudara, mengapa saya mengabarkan hal ini sebagai ilustrasi khotbah? 为什么我会把这个新闻成为我今天讲到的开始呢？ Karena banyak orang di dalam dunia ini sedang mengalami kegelapan. 因为我们看到在这个世界上，很多人活在暗淡无光当中。 Bukan saja kegelapan secara ekonomi mereka, 不单单是经济上的黑暗， tetapi juga kegelapan yang meliputi keluarga mereka. 可是家庭也是走在黑暗当中， Kegelapan yang meliputi kesehatan mereka. 他们的健康也是处在黑暗当中。 Dan mereka yang mengalami kegelapan ini 他们遭受到这个黑暗的生活， sungguh-sungguh mengharapkan ada satu kabar baik yang sampai kepada mereka. 他们非常希望这个好消息什么时候临到我呢？
Saudara-saudara, pada hari ini tema kita adalah kabar baik di tengah kegelapan. 今天我们思想的主题就是在黑暗中的佳音好消息。 Baiknya kita juga memahami apa yang dimaksud dengan kegelapan itu. 所以我们要先了解什么叫做黑暗。 Saudara-saudara, kegelapan bukan hanya berarti satu keadaan tanpa cahaya. 所谓的黑暗，不是说没有光就是黑暗， Pekat, tidak tampak apapun juga dengan mata jasmani kita. 就是说非常浓的暗，幽暗，我们根本看不到一属线的那个光。 Seperti misalnya ketika kita ada di dalam rumah pada malam hari. 比如说我们在家里，在夜晚的时候， Kemudian tiba-tiba mati lampu. 突然间停了电， Saudara-saudara, kita nggak bisa melihat apa-apa. 我们什么都看不到， Seakan-akan semua dalam keadaan yang kacau begitu. 好像每一个事情都很乱杂的。 Dan juga mungkin kita khawatir, kita takut pada saat-saat seperti itu. 我们也许很害怕，如果我们的生活处在这种黑暗当中。 Saudara, kegelapan juga bisa terjadi dalam jiwa kita. 那我们心灵上也是会有这样的黑暗， Yaitu suatu keadaan di mana kita tidak ada lagi pengharapan. 就是我们在我们的生命当中，我们没有盼望了。 Kegelapan juga sering digunakan sebagai simbol daripada kesusahan, kesedihan, kedukaan yang mendalam. 所以常常这个黑暗呢，就是说来描述我们那时候活在很艰难、很悲伤、很害怕的时候。 Kegelapan juga seringkali digambarkan dengan satu ketakutan, ketidakberdayaan, kesesakan, penderitaan dan kengerian. 所以常常这个黑暗呢，带给我们是很恐惧的、很无助的，然后我们觉得非常的压迫、苦恼，我们非常痛苦，我们非常恐怖。 Misalnya ketika seseorang mengalami kedukaan secara tiba-tiba. 比如说，一个人活在非常悲痛的时候， Dunia terasa seperti gelap begitu. 他觉得他整个生命未来都是黑暗的。 Atau ketika kita sedang sehat, tiba-tiba kita divonis oleh dokter dengan satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 比如说，我们是很健康的人，突然间医生的诊断说我们患上这个是后期的一个不能够医治的病。 Dan seakan-akan dunia menjadi gelap. 我们觉得说我们世界都变得黑暗了。 Saudara, kegelapan juga bisa meliputi kehidupan spiritual atau kehidupan rohani kita. 然后这个黑暗呢，也能够包括我们属灵的生活的黑暗。 Alkitab menggambarkan kegelapan itu sebagai dosa atau kejahatan atau pemberontakan kepada Allah. 所以这个黑暗呢，在属灵方面呢，就是说我们的罪，我们所犯的罪恶，我们对神的叛逆，我们对神的不信。 Alkitab juga menggambarkan kegelapan dengan sesuatu di mana kita umatnya tidak mengalami kehadiran Allah. 这个黑暗也在象征说，当一个人没有经历到神向他同在的时候， Tatkala manusia, khususnya umat Allah mengalami penghukuman Allah, mengalami kebinasaan. 当神的惩罚临到他的子民的时候，他们活在灭亡当中的时候，这个也是黑暗的象征。 Kegelapan juga seringkali berkaitan dengan roh-roh dunia, mistis, berhala dan sebagainya. 然后这个黑暗呢，在属灵生活当中也是包括灵界的迷信、灵界的拜偶像。 Saudara-saudara, siapakah yang suka kegelapan? 谁喜欢活在黑暗当中呢？ Tentu kita ingin agar sesuatu terang, jelas, sukacita. 我们要的是非常光芒的，我们要的是非常清楚的、非常喜乐的。 Saudara, saya mau bertanya, dari ketiga jenis kegelapan tadi, kegelapan secara fisik, mental atau jiwa, dan kegelapan rohani, mana yang paling bahaya dalam kehidupan kita? 我想问大家，刚才我们讲到三方面的黑暗，我们身体上的黑暗、心灵上的黑暗、属灵的黑暗，哪一个最可怕的呢？ Kegelapan rohani begitu bahaya ketika dialami oleh manusia. 当人类经历到属灵上的黑暗的时候，这是非常危险的。 Karena kegelapan rohani ini akan membawa kita kepada maut. 因为这个活在属灵的黑暗当中，会引导我们走向灭亡。 Banyak orang tidak menyadari akan hal ini. 很多人不了解，他正在走向灭亡的道路。 Bahkan banyak orang senang hidup di dalam kegelapan rohani.
很多人他们活在这个黑暗的属灵生活，他们还希望人家称赞他们。Saudara-saudara, saya ingat pada satu ilustrasi khotbah. 我记得有一次的讲道当中的异道故事， Bagaimanakah cara memasak kepiting dengan hasil masakan yang paling lezat? 如果你把螃蟹要煮得非常好吃的话，是要怎么样的煮法才好吃呢？ Saudara-saudara, katanya bahwa kepiting itu ditaruh di dalam panci yang ada esnya. 就是说，这一只螃蟹你就放在一个锅子，那锅子里面还有冰块， Kemudian dihidupkan api yang kecil atau di atas kompor dengan api yang kecil. 然后呢，你把这锅放在炉子上面，然后你就开着小火，慢慢的熬。 Pada mulanya kepiting ini merasa nyaman, merasa enak. 然后这个螃蟹呢，它就活在很舒适的那个水温度。 Dia berenang-berenang, rasanya enak di air yang sejuk. 他觉得这个水的温度很适合他，他也能够在那边游泳。 Lama-lama dia merasa lebih senang karena air menjadi lebih hangat. 然后这个水开始温暖了，他也是很舒适了。 Tanpa dia sadari, saudara-saudara, air semakin panas dan kepiting itu pun mati. 然后不知不觉，螃蟹就感受到这个水一直在加热，一直在加热，热到它死了。 Demikian juga menggambarkan kehidupan di dunia ini, saudara-saudara. 这描述了我们活在世界上的时候， Banyak orang yang suka hidup di dalam kegelapan dosa. 很多人很喜欢活在罪的黑暗当中。 Saudara-saudara, pada hari ini kita belajar tentang bagaimana umat Allah sedang berada dalam kegelapan. 所以今天我们要学习，我们来看神的子民，当我们处在一个黑暗的生活的时候， Saat itu kerajaan Israel diperintah oleh Raja Yoram dan tengah diasingkan dan dikepung oleh bangsa Aram. 那时候神的子民以色列是被一个越南王来统治，然后那时候他们就是被亚兰王围攻。 Umat Allah berada dalam kegelapan spiritual dan kegelapan mental yang sangat dalam. 那时候呢，他们的属灵生活是非常黑暗，然后他们的心灵上的压力也是非常的黑暗。 Mereka mengalami satu kondisi yang sangat mengkhawatirkan, sangat mengerikan bagi mereka. 他们处在一个生活的非常黑暗的一个恐惧当中。 Pasalnya tentara Aram mengepung mereka. 因为他们是被围攻起来了。 Lazim pada saat itu kota-kota dibentengi dengan tembok yang tebal dan tinggi. 我们过去的城墙就是很厚，来保护这个城市。 Maksudnya adalah untuk melindungi orang-orang yang ada di dalam benteng itu. 好让住在里面的人有安全感，因为有那个城墙在保护他们。 Saudara-saudara, memang sulit bagi musuh untuk menyerang masuk ke dalam kota yang ada bentengnya. 然后，如果这个城有很厚的城墙围起来的时候，敌人就没有办法进来。 Tetapi mereka memakai strategi supaya mereka mengepung itu benteng di sekitar benteng itu. 可是敌人呢，把他们围起来，围攻他们。 Mereka putuskan transportasi jalan lalu lantang keluar benteng. 然后这个出城外的路呢，被他们隔断了，没有办法通过。 Sehingga orang-orang yang ada di dalamnya lama-lama akan mengalami kelaparan. 所以住在城里面的人呢，他们没有粮食供应的时候，久而久之就开始饥荒。 Dan inilah yang terjadi kepada umat Allah saat itu. 那时候，神的子民就面临这种的生活。 Di dalam Alkitab yang tadi kita baca dikatakan bahwa kepala keledai seharga 80 sikal perak dan setengah kotoran merpati seharga 5 sikal perak. 那时候的价格呢，连一个驴头都能够值84克勒，连鸽子粪也要值5舍克勒。
pada kondisi yang normal kepala keledai itu nggak dimakan. 那时候他们连驴头也要拿来吃。 Juga mereka tidak makan kotoran burung merpati. 过去他们不吃的，连鸽子粪他们也不吃的。 Tetapi karena resesi ekonomi yang begitu sangat parah di sana sampai yang tidak layak untuk dimakan pun harganya sangat mahal. 因为经济的萧条到那么的激烈，甚至是个不可以吃的东西，他们不得不也要吃。 Bahkan digambarkan saking laparnya mereka, ibu-ibu pun memasak bayi-bayi mereka. 甚至饿到什么地步呢？饿到做妈妈的，也把孩子杀了煮了吃。 Saudara bisa bayangkan betapa gelapnya mereka secara mental saat itu. 因此我们可以看他们的心灵，他们的精神上是非常黑暗的。 Mereka bukan saja mengalami kegelapan secara mental, tetapi juga kerohanian mereka, saudara. 他们不是精神上已经黑暗了，他们的属灵也是黑暗的。 Kalau kita melihat bagaimana sikap raja dan bagaimana sikap perwira di dalam menanggapi nubuat daripada Nabi Elisa, kita bisa melihat ini mewakili keberadaan umat itu pada saat itu. Umat Allah pada saat itu. 当神人对王的臣仆所说的话，我们可以看到他们的反应，就是代表他们还有全以色列民的一个心灵上的黑暗。 Saudara-saudara, Raja Yoram bukannya datang kepada Tuhan meminta pertolongan daripada Tuhan. 越南王还没有来寻求神的帮助， Tetapi justru dia menyalahkan Tuhan, mengatakan sesungguhnya malaikat ini adalah daripada Tuhan. 他就错怪神，说这个灾祸呢是神给他们的。 Mengapa aku harus berharap lagi kepada Tuhan? 如果是这样的神，我为什么还要对他有盼望呢？ Saudara-saudara, lalu Nabi Elisa menubuatkan bahwa engkau besok akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menyelamatkan, bagaimana Tuhan menolong kita. 然后神人对他说：“你要看，明天神会开恩怜悯，神会帮助我们。” Tetapi perwira ajudan raja itu mengatakan sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, sekalipun Tuhan bekerja, tidak akan itu terjadi. 可是那个王的臣仆说，甚至神如果打开天的窗户，这个事情也不能够发生。 Mereka tidak lagi percaya kepada pertolongan daripada 我 Tuhan. 们看到他们的灵性，他们根本不相信神会帮助他们。 Saudara-saudara, ironis seharusnya umat Allah ini datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. 我们看到这个是很讽刺的一件事情，他们是属于神的子民，有事情应该来寻求神，应该求神来帮助他们才对。 Tetapi mereka justru menyalahkan Tuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan. 反过来呢，他们是错怪了神，而且不相信神会再帮助他们。 Saudara-saudara, menariknya dalam kisah ini diceritakan ada 4 orang kusta dan ini menjadi sorotan, saudara. 然后这个故事当中呢，就出现了有一个4个人的那个4个长大麻风人的故事了。 Mereka adalah orang-orang yang paling menderita. 他们长大麻风的时候，他们是非常受痛苦的一群人。 Kalau kita melihat di dalam kitab bilangan atau kitab imamat, saudara-saudara, orang kusta dipandang sebagai orang yang najis, yang berdosa, dan mereka mengalami penghukuman Allah dan harus dikucilkan, dikeluarkan dari kota. 如果我们看民数记、看利未记，讲到长大麻风的时候，这个是非常污秽的人，他们要在神的子民当中被隔离，放逐在外面。 Dalam kondisi resesi ekonomi yang sangat parah, siapakah yang akan menolong mereka? 所以他们面对经济萧条的时候，更不可能有人来帮助他们。 Saudara-saudara, mereka memiliki 3 pilihan. 他们有3个选择： Diam di luar tembok kota Samaria itu dan mereka akan mati di sana. 他们就是在这个围攻的时候，围攻外墙里面等死。 Atau pilihan lainnya mereka masuk ke dalam kota Samaria dan sama saja mereka akan mengalami kelaparan dan mati juga di sana. 第二呢，他们想办法进城，也是一样的，因为城里面没有东西吃，也会死。 Atau pilihan lainnya mereka menyeberang ke pihak musuh. Mereka masuk ke perkemahan Raja Aram. Siapa tahu mereka bisa mendapatkan makanan di sana.
第三呢，他们就是过去到亚兰军营当中，也许他们在那边可以找到东西吃。Di dalam kegelapan mereka bukan cari Tuhan. 一样的，在黑暗当中，他们没有去寻求上帝， Tetapi mereka justru mendekat kepada musuh dan berharap musuh itu akan menolong mereka. 他们反而去跟仇敌，去找仇敌的帮助。 Akan tetapi kasih karunia meliputi mereka, saudara-saudara. 可是我们看到神还是向他们开恩怜悯。 Ketika mereka masuk ke dalam perkemahan tentara Aram, 可是他进到那个亚兰人的那个营盘的时候， mereka tidak mendapatkan seorang pun tentara Aram di sana. 他们发现到里面没有任何一个亚兰的军队， Karena sebelumnya Tuhan sudah membuat keajaiban, pertolongan, keselamatan bagi mereka. 因为神已经在那边彰显神拯救的大能。 Tuhan membuat bunyi kereta, kuda kereta perang, bunyi derap tentara yang besar dan didengar oleh tentara-tentara Aram itu. 哎，主使亚兰的军队听见了车马的声音，是大军的声音。 Kemudian mereka ketakutan dan melarikan diri, meninggalkan kuda-kuda mereka, meninggalkan keledai mereka, meninggalkan semua yang mereka bawa, yang mereka punya di sana. 他们听到这个声音，好像敌人正在攻击他们的时候，他们害怕，他们就四处逃亡，他们远离了他们的营盘，放下了一切，要 Dan 去逃命。 empat orang kusta ini saudara-saudara mendapatkan keselamatan. 所以这个四个麻风。 Mereka 到里面 mendapatkan 得到了解救， mereka mendapatkan anugerah, mereka bersukacita karena mereka tersedia makanan minuman yang berlimpah-limpah. 他们在那边，他们蒙恩，因为他们找到食物可以吃。 Dan bahkan mereka bisa mengangkut emas, perak, pakaian, barang-barang yang lain bisa mereka bawa, saudara-saudara. 他们甚至从其中取出金银衣服，能够去收藏起来。 Oh, mereka menikmati anugerah Allah yang berlimpah-limpah. 他们享受到神诸般的恩典。 Di dalam kegelapan Allah berbelas kasihan kepada mereka. Kasih karunia Tuhan turun atas setiap mereka. Dan mereka mengalami keberadaan sukacita dan berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. 在黑暗无光的生活当中，神向他们开恩怜悯，他们能够看到神给他们供应的是非常丰富的供应。 Namun saudara-saudara pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka nggak boleh egois. 可是后来他们就觉悟了，不可以那么自私。 Mereka sadar tidak patut bagi mereka berdiam diri saja di sana menikmati anugerah itu bagi mereka saja. 他们觉得说，有了这个那么大的恩典、丰富的恩典，不能够保留给自己享受而已。 Di ayat 9 dikatakan tidak patut yang kita lakukan hari ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita tinggal diam di sini saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. 第9节，那时他们彼此说：“我们所做的不好。 今日是有好信息的日子，我们竟不作声。若到天亮，罪必临到我们。来吧，我们与王家报信。” Ayat 10 mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang dan menceritakan kepada orang-orang itu. 然后他们就去叫守城门的，告诉他们我们看到的东西。 Saudara-saudara mereka memberitakan kabar baik itu. 所以他们把好消息、好信息佳音告诉了。 Bahwa Tuhan sudah menolong kita. 神已经解救了我们。 Bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. 神已经拯救了我们。 Dan orang-orang lain yang mendengar kabar baik itu pasti mereka akan bersukacita. 应该听到好消息的人在那边高喊，在那边欢呼。 Dan kita lihat pada ayat 11 para penunggu gerbang itu pun melanjutkan kabar baik itu kepada raja. 所以11节守城门的就去把消息传给王。 Saudara-saudara, orang-orang kusta ini adalah orang-orang yang mengalami kegelapan yang sangat gelap dalam kehidupannya. 患上麻风病的人，其实他们的生活是处在最
黑暗没有盼望的生活， Tetapi kasih karunia Tuhan mereka alami. 因为他们经历到神的恩典。 Dan ketika mereka menerima kasih karunia, mereka telah mengalami kabar baik itu, mereka beritakan lagi. 当他们经历到神的恩典的时候呢，他们没有忘记把这个恩典传出去。 Saudara-saudara, dunia berada dalam kegelapan. 各位亲爱的弟兄姐妹，如果我们处在黑暗当中， Banyak orang-orang yang saat ini sedang kehilangan pengharapan mereka. 我们多少人已经失去了盼望？ Banyak orang-orang saat ini sedang mengalami kegelapan dalam rumah tangga mereka. 我们的家庭当中，我们是走在黑暗的时候。 Banyak orang saat ini sedang putus asa dan tidak ada kepastian dalam hidup mereka. 很多人失望了，在他们生活没有一个能够抓得住的。 Banyak orang-orang saat ini mereka yang tidak mengalami anugerah keselamatan daripada Tuhan. Mereka belum mengalami kasih karunia Tuhan dan menuju kepada kebinasaan oleh dosa-dosa mereka. 多少人在我们的家庭，在我们所认识当中，他们还不认识救恩，他们是活在灭亡当中。 Sebagaimana juga terjadi kurang lebih 600 sampai 700 tahun sebelum Yesus datang. 耶稣出生的前600到700年之前呢， Dan Nabi Yesaya menubuatkan satu kabar baik kepada mereka. 以赛亚先知已经宣告了一个大好的消息给他们。 Bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di dalam negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. 就是说，活在黑暗当中的人，有光照亮他们，有神的灵在他们当中显现。 Nabi Yesaya menubuatkan Mesias, yaitu Kristus akan datang ke dalam dunia ini, menyelamatkan umatnya, menyelamatkan orang-orang yang berdosa. 以赛亚他在那边宣告说，神他要来拯救他的子民。 Dan Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa terang itu sesungguhnya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 约翰也是在告诉我们，神的光正在临到活在黑暗当中的人。 Dan Yesus Kristus datang sebagai terang dunia itu ke dalam dunia 主 ini. 耶稣就是那个光，来到这个世界的光。 Yesus mengatakan, akulah terang dunia. 耶稣说：“我就是世上的光。 Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. 跟从我的，就不在黑暗当中，他有光照亮他的生命。” Saudara-saudara, hari ini kita memasuki minggu Advent. 今天我们已经进入了圣诞降临期， Di dalam bahasa Latin digunakan kata Adventus yang berarti penantian. 然后拉丁文叫做 Adventus， 意思说我们在期待，在等待， Yakni penantian akan datangnya Kristus Sang Juru Selamat itu ke dalam dunia. 就是在期待，在等待耶稣我们的救主什么时候来到世界。 Dan terang dunia itu telah datang ke dalam dunia ini. 所以这个世界的光现在已经来到世界了， Dan terang dunia itu telah kita alami dalam kehidupan kita. 然后我们的生命当中，我们已经经历到这个世界的光。 Pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengalami terang Allah di dalam kehidupan kita secara pribadi? 我们要问的，你的生命当中，你的个人经历当中，你经历到这个真光了没有？ Apakah terang itu telah bersinar menyinari kehidupan kita? 这个真光普照在你的心田里了没有？ Saudara-saudara, banyak orang sedang menantikan Kristus Tuhan dalam hidup mereka. 很多人很期待着耶稣能够在他的生命中掌权显现。 Di dalam ketidakmengertian mereka, di dalam keberdosaan mereka, mereka lebih suka hidup di dalam gelap. 可是呢，他们的生活因为不明白这个真理，他们还是走在黑暗当中。 Karena mereka tidak mengerti dan tidak tahu bahwa terang yang sesungguhnya, terang yang menyelamatkan mereka sudah datang dan siap menerangi kehidupan mereka. 因为他们不明白这个真光照亮人生的光已经来到世界，也正在照亮他们。 Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 所以像约翰福音3章里面讲说，光已经来到人间，可是他们不接受光，因为他们还是想活在黑暗当中，
过做二次的生活。 Inilah tugas kita mengabarkan kabar baik kepada mereka. 今天你我的责任就是要把这个好消息传给他们。 Mungkin mereka adalah di sekitar tempat kita berada. 也许他们就是在我们周围， Mungkin mereka itu adalah keluarga kita, 也许他们就是我们的家人， sahabat kita, 我们的好友， atasan atau bawahan kita di 我 kantor. 们的上司或者下属。 Saudara-saudara, maukah kita mengabarkan kabar baik kepada mereka? 我们愿不愿意把好消息传给他们？ Orang-orang kusta yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, mereka sadar mereka tidak boleh berdiam diri. 我们学习长大麻风的，他们领受了神诸般的恩典的时候，他们没有为自己保留，可是 Dan 他们 mereka 传开， memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang lain. 他们把好消息传开，让别人知道。 Sehingga mereka yang ada di dalam kota, yang dalam kegelapan itu pun mengalami sukacita yang besar. Mereka mengalami berkat dan anugerah Allah yang melimpah. 因此，被困在城里面的人，他们也是一样的经历到这个好消息，经历到神给他们的开恩。 Marilah melalui momen Advent dan melalui momen Natal tahun ini, 因此，希望今年的圣诞节我们不要错过，从降临期开始，我们就要开始有行 momen 动。 bagi kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. 我们带领为信主的人到主耶稣面前来。 Kabarkan kabar baik yang sudah kita alami kepada mereka. 我们已经领受了这个好消息，我们赶快去传开。 Kiranya Tuhan berbelas kasihan dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya ini. 愿神帮助我们能够实行我们已经听到的话语。 Amin. Amin. Saya minta Bu Widya berdoa. 我们一起祷告。Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami yang sudah beruntung mendapatkan anugerah keselamatan. Kami tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi kami memperoleh hidup kekal di dalam Kristus. Biarlah Natal tahun ini kami tidak memperingati Yesus yang masih bayi, tapi kami memperingati proses yang sudah berlanjut 2000 tahun, anugerah keselamatan untuk seluruh umat manusia. Kabar baik ini yang masih begitu banyak orang yang belum mendengar, belum menerima, belum mengerti. Tuhan tolong kami, Roh Kudus kuatkan kami, berikan kami keberanian sehingga hidup kami hanya memegang satu saja, yaitu amanat agung Tuhan, pergi mengabarkan Injil. Bahkan setelah mereka menerima Injil, kami membimbing mereka hidup menjadi murid dan menjadi murid yang sungguh-sungguh mau menjalankan apa yang kami dengar hari ini. Tuhan pimpin kami, setiap jemaat yang mendengar, baik melalui di ibadah di gereja maupun yang melalui online. Tuhan kuatkanlah kami supaya seumur hidup kami memberitakan kabar baik, memberitakan bahwa terang dunia telah datang, keselamatan telah disediakan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami mendapatkan hadiah Natal yang terbesar, keselamatan di dalam Kristus. Terima kasih Bapak untuk firman yang indah. Tuhan berkati hamba-Mu Pendeta John Lee, sehingga apa yang dilayani Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.